Surah An-Nisa dan Surah Al-Ma'idah adalah dua surah yang bertepian, yang berpasangan, memberikan panduan kepada kita semua untuk mengetahui perundangan dan panduan hidayah untuk meneruskan hidup bersosial, bermasyarakat. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin mengulang kaji dua halaman yang ke-105 dan 106 daripada surah An-Nisa dan juga surah Al-Ma'idah. Surah yang membekalkan kepada kita panduan perundangan dalam hidup seharian, berkeluarga, bersama masyarakat, dan pada hari ini kita akan bersama panel jemputan kita, Al-Fadil Ustaz Zarifi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah ya, gembira kita bersama hari ini, dan juga Ustaz Tir, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini istimewa kerana kita juga bersama dengan tetamu kita di studio. Ya, alhamdulillah kita mengalukan kedatangan daripada kumpulan daripada Qaryah Masjid As-Saadah, Kampung Bahagia Teluk Intan, Perak. Masya-Allah. Dan sebenarnya saya pernah sampai ke sana Ustaz ya, melawat berziarah ke rumah salah seorang daripadanya ialah saudara Ismail. Masya-Allah. Seorang yang mengikuti My Quran Time yang pertama ya, dan menaip nota menggunakan hidung. Allah Ya, kerana kelainan upayanya tetapi tetap bersama dengan Al-Quran, dan hari ini ahlan wa sahlan kepada Ismail ke studio My Quran Time. InsyaAllah ya, bersama ayahnya. Dan alhamdulillah nanti mungkin kita boleh tengok macam mana Ismail menaip, bukan pakai tangan Ustaz ya, menggunakan hidung, Ya Allah, tetapi ya nota Allah. panjang-panjang pula tu. Allah. Ya, dan Masya tak Allah. pernah miss My Quran Time yang pertama dan terus pada My Quran Time yang kedua. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan sesi ulang kaji kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita berdoa pada Allah SWT, Allah berikan kebaikan, keberkatan kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, agar keluarga kita, diri kita sentiasa diberikan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan melihat, sebentar tadi Ustaz Tirmizi membaca ayat 174, namun kita ingin melihat dahulu kepada ayat 171 berkaitan dengan kesimpulan akhir. Allah mengingatkan kepada ahlul kitab sebagai peringatan kepada kita jangan melampau di dalam beragama. Ayat 171 kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-171 di mana Allah menyeru kepada ahlul kitab, kepada mereka yang diberikan kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu bersifat melampau di dalam beragama. Terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Zarifi untuk menjelaskan Ustaz istilah ghulu. Ghulu dalam bahasa Arab ini maksudnya melampau lah ya, tetapi apa maksudnya dan apa kaitan dengan kita pada zaman sekarang ni? Ada tak di kalangan orang Islam sendiri yang bersifat ghulu yang sebenarnya kita perlu elakkan? Sila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Haji Tirmizi dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat sebelum ayat 171 yang kita ulang kaji pada siaran kali ini, ayat-ayat sebelum ini Allah Azza wa Jalla telah menampilkan perangai-perangai buruk Ahlul Kitab, iaitulah golongan Yahudi. Yang mana golongan Yahudi ini mereka begitu memerangi Nabi Isa AS. Mereka menuduh bonda kepada Nabi Isa, iaitu Maryam. Mereka menuduh Maryam berzina. Mereka memerangi Nabi Isa. Mereka terlalu bencikan Nabi Isa. Mereka menolak kerasulan Nabi Isa AS. Dan mereka mendakwa yang mereka lah telah membunuh Nabi Isa. Baik, ayat ini 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Para ulama tafsir telah menyatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menempelak pula golongan ahli kitab yang kedua, iaitulah golongan Nasara ataupun Nasrani. Kerana apa? Apa sebab Allah Taala menempelak mereka? Kerana mereka melampau dalam agama. Seperti yang saya sebut tadi, ghulu, mereka melampau dalam agama. Apa yang mereka melampau? Kalau Yahudi, mereka memerangi Nabi Isa. Golongan Nasrani ini pula, tuan-tuan dan puan, mereka memuji dan mendewakan Nabi Isa. Mereka mengatakan mereka percaya akan kepercayaan kepada Tuhan itu adalah tiga. Ya, bersatu dalam tiga. Kemudian mereka menganggap Nabi Isa itu ataupun mendakwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Baik, jadi maknanya kedua-dua kelompok ini, Yahudi dan Nasara, mereka melampau dalam agama. Apa yang mereka beriman, apa yang mereka pegang itu perkara yang bercanggah dengan ajaran ilahi, bercanggah dengan tauhid, bercanggah dengan akidah. Baik. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan dan puan, Nabi pesan, "Iyyakum wal ghulu, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Nabi kata, awasilah, jangan kamu melampau. Kerana umat terdahulu ada yang dibinasakan kerana perangai mereka ghulu, melampau dalam agama. Dalam konteks hari ini. Mungkin Ustaz, orang kata, lah ini Ustaz, ayat tentang ahli kitab, kami tak ada kena-mengena ni. Orang Kristian ya? Kan? Ada kena-mengena. Perangai itu jangan diulang dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita ghulu, jangan kita melampau dalam agama. Baik, agama mengajar kepada kita berpegang kepada hujjah, berpegang kepada fakta dan berpegang kepada ilmu. Ya, fakta, hujjah, ilmu. Baik. Apa dalam konteks realiti pada hari ini? Ada orang yang taksub melampau kepada guru sebagai contoh. Walaupun guru itu terang-terangan tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Ya, melakukan dosa-dosa besar. Kemudian apa yang diungkapkan di mulutnya memang bercanggah terus daripada disiplin ilmu. Tetapi oleh kerana ghulu, melampau, oleh kerana ta'assub, duk pegang situ lah. Duk percaya situ lah. Kerana itulah kan, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, kita tengok dalam konteks Malaysia pun bagaimana ada ajaran-ajaran salah, kan? Ajaran-ajaran sesat. Yang mana? Kerana inilah perangai dan watak ghulu, ta'assub, melampau dalam agama, yang mana silapnya ialah tidak mengasaskan sesuatu perkara itu atas asas ilmu dan hujjah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Zarifi menjelaskan ayat yang ke-171 bagaimana sebenarnya bagi kita apabila kembali kepada wahyu, wa kafa billahi wakila, bertawakal kepada Allah, yang betul-betul kita berpegang betul Allah. Ustaz ya, bukannya
kalau Ustaz cakap tadi, Yahudi ni je benci sangat kepada Nabi Isa ini sampai dituduh, dipropagandakan bahawa maknya ini buat sesuatu yang tak baik. Itu Yahudi. Tapi orang Kristian pula terlampau sayang. Kan? Jadi melampau sayang, melampau benci ini bukanlah semangat daripada agama ini. Kerana kita yang perlu melampaunya itu, betul-betul sayangnya itu adalah kepada Allah. Kalau Allah tak suka, itulah yang kita tidak suka. Dan manusia tertakluk kepada kesilapan, dan inilah akidah yang dibawakan pada ayat 171. Kita berehat dahulu. Kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq, InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat mengulang kaji halaman yang ke-105 dan 106 bersama Al-Fadil Ustaz Zarifi sebagai panel pada hari ini, Ustaz ya. Dan sebentar tadi kita berbincang tentang ghulu, ya, perkara yang penting menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Jangan melampau sayang, jangan melampau benci. Tak suka jangan benci sangat, ya. Kalau suka jangan sayang sangat. Wah, ini macam perkataan dalam sebuah pasangan suami isteri pun sama
sama ke macam mana Ustaz melihat gitu Ustaz? Kadang-kadang dalam kita bersahabat kan, maknanya kadang-kadang hari ni mungkin kita baik dengan dia kan, tapi Ya. maknanya kena reserve juga kan. Kadang-kadang mungkin satu hari nanti dia ni akan jadi musuh kita kan. Ya. Jadi maknanya pertengahan lah kita ni. Pertengahan ya. Jadi ini perkara penting yang paling tak berubahnya adalah Allah kan, Ya, yang perlu ya, kita beri perhatian. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai sumber tawakal kita. Jadi pada ayat yang ke-172 ni Ustaz ya, ada Ya. perkataan lan yastankif ya, jarang penggunaan perkataan yastankif ini. Sebenarnya apa maksud bila menerangkan tentang kisah Nabi Isa dan juga para malaikat dalam ayat ini? Silakan. Baik, Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan sahabat penonton sekalian. Menariknya yang kita ulang kaji pada siaran kali ini, ada dua kumpulan, iaitulah kumpulan Yahudi dan kumpulan Nasara ataupun Nasrani, yang kita belajar sikap mereka. Dan tuan-tuan dan puan, kan dalam setiap kali kita sembahyang dalam surah Al-Fatihah yang kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan Allah Ta'ala himpunkan kita bersama orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, dan jangan sekali-kali kita ini berkumpul ataupun ikut jalan orang yang Allah Ta'ala tidak redai dan orang atau kumpulan yang Allah murkai. Kita tak nak duduk dalam kelompok ini. Orang yang Allah murka dan orang yang Allah tidak redha. Kita jangan masuk dalam kelompok itu. Siapa kelompok itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu siapa kelompok itu? Para ulama tafsir kata itulah golongan Yahudi dan Nasrani. Kita tak mau ikut kumpulan mereka itu. Baik, dalam ayat ini dalam satu ketika sekumpulan orang daripada Nasara Najran, kaum Najran, Nasara ini, mereka mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya satu soalan. Ya Muhammad, kenapa kamu tidak iktiraf Nabi Isa itu sebagai Tuhan macam fahaman kami? Kenapa kamu tak nak iktiraf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab kepada kumpulan Nasara Najran ini. Nabi jawab, sesungguhnya Nabi Isa itu hanya hamba Allah dan Nabi Isa itu ialah Rasul sahaja. Rasul, utusan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sahaja. Lepas Nabi jawab begitu, turunlah ayat 172 dalam surah yang sedang kita tadabburkan ini. Baik, ayat ini Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya Nabi Isa sekali-kali tidak enggan dan juga tidak angkuh daripada menjadi hamba Allah. Maknanya dalam ayat ini tema penting yang kita belajar iaitulah kita ni jangan sama sekali jadi orang yang sombong dan menyombong. Sifat sombong dan menyombong itu ialah sifat orang-orang Yahudi. Sifat orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Apa kemungkaran, apa kesombongan yang dibuat oleh Yahudi, tuan-tuan dan puan? Direkodkan dalam surah Taha ayat 88, mereka menyembah anak lembu yang mereka cipta sendiri. Surah Taha ayat 88. Kemudian surah Ali Imran ayat 181, golongan Yahudi, mereka menyifatkan Allah Ta'ala itu miskin. Tengok betapa angkuhnya mereka. Nombor 3, mereka berkata Uzair adalah anak Tuhan. Surah At-Taubah ayat nombor 30. Kemudian kaum Nasara pula dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 73, mereka mengatakan Tuhan itu, Allah itu 3 dalam 3. Trinity tadi, Ustaz kan? Trinity. Jadi maknanya ini adalah bentuk kesombongan, kebongkakan yang diwarisi oleh kaum Yahudi dan Nasara. Jadi kita mesti ikut seperti Nabi Allah Isa alaihissalam yang tidak sombong, tidak angkuh untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini dan dalam ayat Al-Quran yang lain, contoh dalam surah Al-Isra, Allah Taala pesan kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha. Bila berjalan di atas muka bumi ini, jangan berlagak sombong. Kalau bahasa hari ni Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi anak muda kata, jangan rasa bajet baguslah. Kan? Jangan rasa bajet bagus, jangan rasa sombong. Kita mesti kenal diri yang kita ini hamba Allah. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sebut kepada kita, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk syurga. Tak akan masuk syurga man kana fi qalbih. Bagi orang yang dalam hati dia
mithqal dzarratin min kibir. Walaupun ada sebesar zarah sombong dalam hati kita ni, sebesar zarah ada penyakit sombong, orang itu tidak akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Zarifi membawakan kepada kita tentang istilah lan yastankif tadi yang dikaitkan dengan tidak sombong tidak rasa istimewa di mana Nabi Isa ini masih lagi mengaku sebagai Abdulillah, iaitu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya Tuhan, malah lebih daripada itu menyombong diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini penting untuk kita beri perhatian disebabkan oleh ahli kitab ni Ustaz yang kita cerita tentang ghulu tadi tu, dia bercakap benda yang tak sepatutnya dia dengan Tuhan pun berani lawan tu kan. Kalau Ustaz cakap tadi bahawa orang Yahudi kata Tuhan tu miskin, dia pula yang kata dia kaya kan, padahal mana sumber harta dia. Tetapi disebabkan ghulu itu kadang-kadang cikgunya ke ataupun pak syekh dia ke bercakap, kadang-kadang dia ikut sahaja kerana kerana tidak menggunakan panduan yang benar daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergerak kepada ayat yang ke-173, bagaimana Allah mengangkat orang-orang yang beriman sentiasa beramal untuk membaiki diri. Ayat 173 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-173. Allah mengangkat kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang menyempurnakan. Allah akan menyempurnakan ganjaran pada mereka. Allah tambahkan lagi kurniaan kepada mereka. Mengapa Allah beri begitu? Dan juga di hujung itu Allah nyatakan tentang istilah wali dan juga nasira. Apa maksud di balik dua perkataan ini? Kita akan sama-sama ikuti. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey.
Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okay, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okay, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-105 dan 106, dan sebentar tadi sudah pun kita membaca ayat yang ke-173, bagaimana Allah memberikan kontra kepada orang-orang yang sombong, iaitu orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Mereka inilah orang-orang yang disempurnakan ganjaran kepada mereka. Dan lebih daripada itu, pada ayat 173 ini, di hujung itu dinyatakan kepada mereka yang diazab, tidak ada selain Allah itu wali dan juga nasir. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Zarifi untuk menjelaskan, Ustaz, ya, tentang istilah wali dan nasir ini. Banyak kali sebenarnya dalam Al-Quran. Kalau apa panduan, pencerahan dan mengapa ia penting dalam hidup kita? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, penonton sekalian, ayat nombor 173 yang Al-Fadhil Ustaz Tirmizi baca tadi, Masya Allah, sedap sungguh Ustaz baca, Ustaz. Masya Allah, lagu apa tadi, Ustaz? Lagu lebih kurang lagu ras lah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz sekali baca, masuk dalam hati kita, Ustaz, kan? Daripada jauh pun rasa. Masya Allah, aura ahli Quran, Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, ayat nombor 173 ni, Allah Ta'ala bagi tahu orang yang beriman kepada Allah, orang yang mempertahankan akidah, orang yang mempertahankan tauhid, orang yang melakukan amal-amal saleh di atas dunia dan di hari akhirat, mereka ini akan diberikan ganjaran dan imbalan yang setimpal. Apa dia? Mereka ini akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita semua nanti, tuan-tuan dan puan, orang beriman dan orang yang tidak beriman, mereka akan diadili oleh Allah yang disebut sebagai al-adl ilahi. Kita semua ni yang beriman dengan yang tak beriman akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk, maksiat, dosa akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, orang yang menjaga iman, menjaga tauhid, melakukan amal-amal saleh, mereka dapat satu lagi ekstra. Apa dia? Iaitulah al-fadl ilahi. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri kurniaan yang berlipat kali ganda kepada orang yang beriman. Baik, bila Ustaz tanya tadi waliyan wala nasira. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Baik, dalam ayat ini Allah Taala telah menggambarkan wa ammal ladzina istankafu wastakbaru, orang yang di atas dunia ni mereka tak nak sembah Allah, tak nak beribadah kepada Allah, tidak mahu bertauhid kepada Allah. Mereka tak mahu tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut mereka itu wastakbaru. Mereka sombong. Mereka angkuh. Mereka bongkak. Di hari akhirat nanti, fayu'adzibuhum azaban alima. Mereka akan diazab dengan seazab-azabnya. Dalam gambaran hadis, dalam gambaran ayat Al-Quran, ada gambaran tentang rupa bentuk orang yang diazab di hari akhirat. Bagaimana rupanya? Antaranya, dalam Al-Quran menyatakan, neraka, kawah neraka itu, ada penutup di atasnya. Setelah dilonggokkan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, manusia yang mendustakan Allah, mendustakan para rasul, dimasuk ke dalam kawah neraka, kemudian ditutup dengan penutup dan dibakar mereka itu. Ustaz Tirmizi, di rumah kita ada pressure cooker, kan? Ustaz, kan? Maknanya gambaran atas dunia, tuan dan puan, macam itulah. Pressure cooker tu pun kita rasa, ya Allah, punyalah panas, kan, kalau kita
Masak kambing kan Allah punya sedap Ustaz kan. Allah. Maknanya dia panas betul. Itu baru pressure cooker dunia. Di hari akhirat nanti Allahu Akbar. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan melindungi mereka, sekali-kali juga Allah Taala tidak akan menolong mereka itu. Tentulah ya, kita sebagai orang beriman kita amat mengharapkan pertolongan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Ustaz ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, antara zikir yang mereka baca ketika mereka diuji, mereka banyak menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Azza wa Jalla itu sebagai penolong kami, sebagai pelindung kami. Dengan perkataan itulah tuan dan puan, Nabi Ibrahim, api yang marak menjulang, yang membakar, api itu disejukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mana musyrikin Mekah berpakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi Rasulullah, perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil yang diulang-ulang dengan penuh yakin itulah yang menjamin keselamatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita perbanyakkan menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan keselamatan dan selamatkan kita daripada mudarat. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Zarifi yang menjelaskan tentang istilah wali dan juga nasir sebentar tadi Ustaz ya. Maksudnya apabila kita inginkan Allah ini sahaja sebagai rakan yang akan sentiasa menolong kita, maka doa tadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu cukuplah Allah, dan sumber tawakal yang paling baik adalah kepada Allah SWT, pasal Allah sentiasa ada dan sentiasa menemankan. Dia kadang-kadang ada kawan baik Ustaz ya. Waktu okey dia okey, waktu tak okey tu kau Seorang-seorang lah. seorang kan. Ataupun ada kawan tapi dia tak nak tolong. Tak tolong. Kan? Dia tolong waktu kita ada sesuatu, kalau tak ada. Kalau ada bayar aku tolong kan. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan bayaran, tetapi Allah sendiri yang akan memberi pertolongan tersebut. Dan ini penting. Kerana apa? Kerana untuk berbuat iman dan berbuat amal soleh ini Ustaz ya, dia ada cabaran. Dia kalau iman dan amal soleh ni rasanya mudah, ramai dah orang-orang daripada Yahudi Nasrani ni dia akan masuk Islam dan dia tak adalah Gaza, peristiwa itu tak berlaku. Ya, tetapi disebabkan iman dan amal soleh ini adalah kerana ia ada ujian yang tersendiri dan perlu membuat perubahan, maka itulah yang menyebabkan Allah memberi ganjaran yang besar di dalam ayat 173. Dan bagaimana kita nak tahu nilai sesuatu perkara tersebut? Allah bawakan ayat 174 sebagai panduan untuk kita baca bersama. Kita teruskan dengan bacaan Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-174. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Dalam ayat ini ada perkataan burhan dan nur Ustaz ya. Maksudnya selepas perkataan nasir itu, salah satu pertolongan besar Allah kepada kita adalah burhan dan nur. Cuma apa beza di antara istilahnya Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Burhan dan juga nur. Burhan, para ulama menyatakan maksudnya ialah bukti, dalil dan hujjah. Manakala nur maknanya cahaya, kalau nuran mubina, cahaya yang terang benderang. Baik, kerana itu Al-Fadhil Ustaz, dalam ayat ini, sebagai contoh kalau kita merujuk dalam pendapat Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, Al-Imam Az-Zamakhsyari sebut perkataan burhan, wahai manusia. Ayat ini diturunkan kepada semua manusia. Tidak sekadar orang beriman, kepada semua manusia Allah Ta'ala bagi tahu ini. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu burhanum min rabbikum. Telah datang kepada kamu yang disebut sebagai hujjah, bukti
bukti dalil daripada Tuhan kamu. Zamakhsyari sebut, Imam Zamakhsyari sebut, burhan dalam ayat ini maknanya telah datang kepada kamu Nabi Muhammad dan juga Al-Quranul Karim sebagai dalil, hujjah dan juga petunjuk bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, Al-Imam Az-Zamakhsyari sebut juga ayat-ayat sebelum ayat nombor 174, Allah Taala cerita perangai Yahudi dan Nasrani. Ya. Ayat 174 Allah Taala memberikan satu gambaran kepada kita, ikutlah Nabi Muhammad, ikutlah Al-Quran supaya kita semua ini tidak jadi seperti Yahudi dan juga Nasrani. Karena itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Rasulullah merupakan penutup segala Nabi. Umpama binaan-binaan rumah, baginda Rasulullah lah yang melengkapkan batu bata terakhir untuk melengkapkan risalah nubuwah, risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita dikurniakan Al-Quran, maka kita mesti menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang membimbing kita supaya kita ini terpandu untuk kita berjaya dan selamat dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Zarifi menjelaskan istilah burhan dan nur yang menjadi sebagai pencerah kepada kita, tidak mahu kita mengulang kepada apa yang tersilap di kalangan orang Yahudi dan Nasrani yang asalnya mereka itu diseru kepada jalan keimanan namun akhirnya kabur-kabur ataupun tidak mengendahkan cahaya petunjuk untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat dahulu, kembali semula selepas ini untuk mengikuti My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Usaini. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بارك الله. Astagfirullahalazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-105 dan 106, dan alhamdulillah kita sudah pun melihat beberapa ayat daripada surah An-Nisa, di mana sebentar tadi Ustaz Zarifi menyatakan tentang hadis ya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai yang menyempurnakan ya batu bata terakhir. Bila saya fikir tadi batu bata akhir ni penting ni. Pasal kalau dalam buat rumah Ustaz ya, kalau batu bata akhir tu tak diletakkan, sama ada kalau dia dinding tu anytime saja, pada bila-bila masa saja boleh masuk apa lipan ke boleh masuk lah apa-apa yang tak patut, dan lebih itu dinding tu lambat laun akan roboh ya. Dan sudah tentunya apabila dibekalkan al-Quran ini, kita kena baca betul-betul ya. Kalau tidak nanti binaan bagi agama ini akan runtuh. Dan sudah tentunya bacaan al-Quran ini puncaknya itu ada pada tiang yang kita ada pada setiap hari, iaitu dengan mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Dan ini adalah antara perkara yang menjadi kesimpulan akhir daripada surah An-Nisa, kerana dengan Quran itulah sumber takwa. Dan kita bergerak kepada surah Al-Maidah ayat yang pertama, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan istilah aufu bil uqud, sempurnakan uqud. Apa maksud uqud sebenarnya? Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Zarifi menjelaskan perkara ini. Sila Ustaz. Baik, tuan-tuan sekalian, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, berpeganglah kamu kepada al-uqud, perjanjian-perjanjian. Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani dia kata uqud dalam maksud ayat ini ada 3. Yang pertama, perjanjian antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Yang kedua, perjanjian dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, perjanjian sesama manusia. Ya, kerana itulah tuan-tuan, cantiknya kesinambungan munasabah surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Begini, dalam surah An-Nisa terkandung di dalamnya dibicarakan tentang urusan kehidupan manusia. Diceritakan tentang akad perkahwinan, diceritakan tentang perjanjian suluh, diceritakan tentang wasiat, faraid, wadi'ah, wakalah, ijarah, ya, ijarah dan sebagainya. Jadi itu ialah rumusan yang terkandung dalam surah An-Nisa. Baik, ayat yang pertama dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala mulakan, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian kamu. Maknanya, yang disebut dalam surah An-Nisa, akad perkahwinan, suluhnya, wadi'ah, wakalah, wasiat, faraid dan sebagainya, kita mesti ikut ketentuan-ketentuan yang telah dihukumkan oleh agama. Ustaz, dalam kehidupan kita hari ini, kita banyak kan perjanjian yang kita buat. Sebagai contoh, Ustaz, kita, penonton sekalian, kita bekerja di pejabat. Kan? Kita dengan majikan. Kontrak yang kita sign, iaitulah jumlah jam kita bekerja paling kurang 8 jam. 8. Ya, masuk pukul 8 pagi, paling lewat, kemudian balik pukul 5 petang. Itu perjanjian yang mesti kita penuhi sebab apa? Itu amanah. Apa jadi? Pukul 8 kita masuk kerja, tiba-tiba pukul 4 petang kita dah balik dah. Kan? Tak sempurnakan jumlah yang sepatutnya kita bekerja. Kita termasuk dalam kategori orang yang khianat, orang yang curang. Ya, jadi maknanya begitu kehebatan Al-Quran,
memberikan garis panduan kepada kita bukan setakat hubungan kita dengan Allah, tetapi muamalat, hubungan sesama manusia pun Allah Ta'ala berikan panduan dan pedoman kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Zarifi untuk menjelaskan ayat pertama daripada surah Al-Maidah, bagaimana Allah memulakan seruan kepada orang beriman, aufu bil uqud, sempurnakan janji Ustaz ya. Maksudnya tadi ada 3 ya, Imam Alusi cakap tadi tu, janji dengan Allah, janji dengan diri sendiri, dan janji dengan manusia. Janji dengan diri tu macam mana? Satu Sebagai minit. contoh Ustaz, contoh Ustaz kan kita bernazar. Ya. Kan contoh kalau kita dapat sekian-sekian, kita nak puasa sunat, puasa lah kan, kita kata begitu. Jadi itu sebagai puasa nazar yang mesti kita tunaikan. Wallahualam. InsyaAllah ya. Jadi sebenarnya walaupun orang lain tak tahu, tapi kita tahu bahawa itu kita dah nazarkan, perlu kita tunaikan. Ataupun orang yang puasa tak habis lagi, contohnya kena habiskan. Kerana apa? Kerana itu adalah sesuatu yang sudah pun kita berjanji dan ada kaitan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang sentiasa menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji ini sudah tentunya kalau kita ada social contract Ustaz ya, dengan masyarakat, di jalan raya pun kita ada perjanjian kan, bukannya kita main taram saja ya. Kita perlu mematuhi peraturan yang ada kerana kita tahu semuanya ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Zarifi. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan kami amalkan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkat. Ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri, suami, anak-anak kami semuanya sebagai penyejuk mata hati kami. Dan ya Allah, Engkau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, ya akramal akramin. Ya dzal jalali wal kamal wal ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk terus kita berada di atas jalan hidayah dan terus kita committed bersama dengan burhan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, burhanum mir rabbikum yang dinyatakan pada ayat 174 dalam surah An-Nisa. Dan inilah yang ingin kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian, nilai-nilai Al-Quran, dan salah satu platformnya Tabung Gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang dan juga menghubungi nombor di talian untuk kita mengadakan program-program berteraskan kepada Al-Quran. Dan Quran Time 2.0 adalah satu sumbangan daripada tuan-tuan selama ini, dan salah seorang yang menyumbang saatnya ialah saudara Ismail itu. Saya dapat maklumat daripada belanja dia tu, dia masukkan dalam akaun pasal bagi beliau ialah inilah perjuangan beliau di kerusi roda ataupun di rumah masing-masing ya. Jadi ini adalah sebagai satu kesungguhan, dan kita doakan ya kepada Ismail, ayahnya, keluarganya bersama qaryah daripada Teluk Ensen, Teluk Intan kita untuk terus diberkati dan disinari dengan hidayah Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Terima kasih kepada Ustaz Zarifi, Ustaz Tir dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
واجعله لنا حجتين